Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat yang positif sekalian. Hari ini seperti mana yang pernah Kak Zu tulis di muka buku pada 2-3 hari yang lalu berkaitan dengan satu perkongsian yang telah dikongsikan oleh Profesor Dr. Muhammad Nasir bin Bistamam, yang mana Kak Zu coretkan tentang self-care, dan ada dalam kalangan pembaca di muka buku Kak Zu telah meminta agar dapat diterangkan berkaitan dengan maksud self-care itu sendiri. Namun pada masa itu Kak Zu cakap sekiranya berkesempatan akan dicoretkan dalam penulisan seterusnya. Namun apabila difikir-fikirkan, nak coretkan perlukan masa yang panjang untuk menulis satu demi satu untuk memahamkan. Oleh yang demikian Kak Zu memilih untuk berkongsi dalam rakaman video agar sedikit perkongsian yang Kak Zu sampaikan ini dapat memberikan sedikit perkara yang bermanfaat untuk pendengar ataupun penonton sekalian. Baiklah, self-care, kalau biasa kita sebut penjagaan diri. Kalau kat pasaraya, kalau kat mana-mana sahaja, promosi tentang set penjagaan diri wanita. Contohnya seperti kalau muka mesti ada kelengkapan mukanya, ada toner, ada cleanser, ada krim malam, ada krim siang dan sebagainya. Namun demikian, untuk dalam konteks psikologi, self-care bermaksud penjagaan diri sendiri. Penjagaan diri kita tu apa dia? Penjagaan diri kita itu adalah untuk memastikan kita apabila berhadapan dalam sesuatu perkara pun kita ada penjagaan diri untuk mengelakkan kita daripada menjadi lebih teruk dan kita tidak berfungsi sebagai individu yang normal seperti hari-hari yang kita tidak mempunyai masalah. Okey. Jadi dalam self-care, menurut Profesor Dr. Muhammad Nasir bin Bistamam dalam penerangan beliau pada sesi YouTube live baru ini, terdapat ataupun terbahagi kepada 4. Jadi pada perkongsian kali ini Kak Zu akan sentuh satu sahaja terlebih dahulu, iaitu physical self-care, penjagaan diri fizikal. Apa itu penjagaan diri fizikal? Penjagaan diri fizikal ni bukan setakat kita jaga makan, bukan setakat kita jaga penampilan, bukan setakat kita jaga tutur kata. Namun penjagaan fizikal ini adalah perkara-perkara yang membolehkan kita untuk bertenang ataupun membolehkan kita untuk sentiasa dalam keadaan yang sihat, sejahtera, dan ataupun apabila kita berhadapan dengan sesuatu isu ataupun perkara, kita akan berada dalam keadaan yang mengalihkan situasi yang berat itu kepada perkara-perkara yang meringankan diri kita. Contoh physical self-care, physical exercise. Senaman, kita boleh buat senaman, berlari-lari anak di kawasan rumah, atau berlari mengejar anak. Tak boleh berlari anak, kita berlari kejar anak. Ataupun juga kita boleh buat aktiviti cucuk tanam, sebab sekarang ni ramai individu-individu yang mula menunjukkan bakat bagaimana membuat kebun di rumah. Kebun yang kecil, yang besar, dalam pasu, dalam botol, dalam balang dan sebagainya. Dan ada juga individu yang mula menunjukkan ataupun membuat perkara-perkara lain yang luar daripada kebiasaan, yang mana selama ini mereka tidak perasan bahawa mereka mempunyai kelebihan ataupun bakat yang luar biasa, iaitu seperti melukis, perkara-perkara yang indah, menggubah bunga. Dan sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak pendengar sekalian atau penonton sekalian yang berkongsi dapat melihat Kak Zu berkongsi malam ini, ada juga dalam FB sekarang ni kedai Eko punya Facebook group grup muka buku, kumpulan kedai Eko lah, yang mana di dalam itu selain daripada memperkenalkan barang-barang atau produk-produk viral yang boleh diperolehi di kedai Eko, ramai juga dalam kalangan mereka telah membuat satu aktiviti kreativiti membeli barang dengan harga RM2 sekupang, RM2.10, dan menghasilkan produk-produk yang menjadikan mereka rasa seronok, enjoy dan juga bahagia. Okey, yang keduanya ialah relaxation. Relaxation ni bermakna salah satunya ialah kita mengambil masa ataupun me time. Mungkin pada waktu ini kita memerlukan kerjasama individu-individu yang ada di sekitar kita lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak, abang semuanya bekerja, me time tu mungkin boleh bincang dengan suami atau isteri atau anak-anak. Sekiranya mereka boleh memahami perbincangan, boleh beritahu kat mereka, mama, abah dalam keadaan yang tidak berapa seronok. Mungkin kalau adik ataupun kakak kacau, mood abah ni, mood mama ni akan tempias ni pada you all.
So better jauhkan diri dulu daripada mama abah, bagi mama atau abah bersendirian seketika. Ambil ruang untuk me time. Dan relaxation juga boleh juga, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di YouTube atau mana-mana mereka mengajar teknik relaxation yang melibatkan deep breathing, pernafasan dalaman, pernafasan yang membantu kita lega. Mungkin pada waktu kita rasa sangat tertekan, rasa stres, cramp mana-mana. Cramp mana-mana dan rasa stres, fizikal kita kena jaga ni, sebab penjagaan diri fizikal kita. Jadi bila rasa ketegangan macam tu, take a deep breathing. Deep breathing ni bermaksud apa? Sekarang Kak Zul nak tanya, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak semua sedar tak bahawa sekarang ni kita sedang bernafas? Kalau Kak Zul sekarang ni, Kak Zul tak sedar sebab tengah bercakap aja. Jadi bila Kak Zul cakap, deep breathing Zuliana. So now, once we stop talking, senyap, dan sama-sama kita buat kita pun mula rasa dekat hidung ni seolah-olah ada satu udara, satu rasa sejuk masuk ke hidung. Tarik nafas sama-sama ya. Rasakan sejuk tu kan, kesejukan tu. Dan fokus pada pernafasan. Sebab kita nak relax, kita nak breathing, nak deep breath, pernafasan yang dalam. Tarik nafas dan rasakan. Sebab Kak Zul bila nak bercakap tak boleh nak rasakan sepenuhnya kan. Jadi adik-adik dan kakak-kakak buat. Tarik nafas, rasakan dia melalui kerongkong. Dia lalu ke kerongkong, boleh rasa ya. Fokus pada pernafasan anda, masuk ke saluran paru-paru, fokuskan rasa yang melalui paru-paru itu, dan anda boleh rasa ia masuk sampai ke dalam perut. Sekali lagi sama-sama kita lakukan. Sama-sama kita fokus pada udara yang masuk pada hidung kita. 1, 2, mula. Tahan dan lepaskan. Rasakan pula pernafasan yang keluar. Itu namanya teknik deep breathing. So mungkin ini tepi jalan, office Kak Zul tepi jalan. So ada selingan muzik lah ya daripada tepi jalan sana, motor-motor dan sebagainya. Jadi bila dengan pernafasan itu sebenarnya, selain daripada dia melegakan, dia dapat menghentikan pemikiran-pemikiran negatif kita. Sebab kita nak jaga diri kita, kita boleh suruh siapa-siapa pun cakap kat diri kita. Kita boleh dengar sesiapa pun beritahu. Kita boleh suruh orang lain cakap pujuk diri kita. Tetapi yang nak jaga fizikal kita, diri kita, terutamanya dalam fizikal lah, fokus on fizikal, diri kita kena usahakan. Nak tarik nafas, bukan kita suruh suami, abang tolong tarik nafas untuk saya. Boleh ke? Tak boleh. Yang leganya siapa? Dia seorang yang lena. Tapi kita masih dengan masalah yang pelbagai. Ini teknik self-care, iaitu dari segi physical self-care. Jadi yang pertama tadi relaxation. Yang pertama tadi kita bincang pasal physical exercise, nak bertanam bunga ke, nak bertanam sayur ke, apa sahaja. Yang keduanya kita amalkan ataupun kita ambil relaxation, ataupun kadang-kadang kita boleh buat, kita ambil me time. Dan yang ketiganya ialah deep breathing. Sebab sekarang ni Kak Zul sebagai suri rumah sepenuh masa di rumah dengan melaksanakan kerja-kerja penyelidikan, sampai satu tahap bila PDPR ni bermula, ya Allah ya Tuhanku, Kak Zul cukup selut toing pada ibu bapa yang mana suri rumah sepenuh masa 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, tanpa henti melayani kerana anak-anak, melayani keperluan keluarga. Dan pada detik saat-saat PDPR ini, Kak Zul mengalami satu fasa yang berdebar-debar. Dan mungkin kalau tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak rasai apa yang Kak Zul rasai, take your time, ambil masa anda, relax, cari sesuatu yang kita suka dan kita sangat suka, buat. Jangan biarkan diri kita berterusan dalam keadaan otot-otot yang tegang, dan perkara-perkara itu boleh memudaratkan diri kita. Ini tips yang pertama dalam self-care, iaitu physical self-care, penjagaan fizikal. Sampai di sini saja untuk tips yang pertama ataupun ciri-ciri yang pertama dalam self-care, dan kita akan temui insya-Allah untuk tips yang kedua ataupun ciri-ciri kedua dalam self-care. Selamat malam dan selamat berehat, dan semoga bermanfaat untuk diri yang bercakap
dan juga untuk yang mendengar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam kebahagiaan untuk hidup yang bahagia. Bye.